Dia akan muncul di tanah gersang bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga, dari kurosan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita lemah longlai, dia tu raja penipu. Apabila dia keluar kurung dan ikanlah isteri dan anak perempuanmu. Berada di situ. Binasa dan membinasakan orang lain. Tapi nasihat Nabi, hendaklah kamu bergaul dengan mereka. Ini hadis sahih tuan-tuan. Ini fiqh ni. Hari ini kita akan berdepan dengan fatwa-fatwa dengan orang-orang yang mungkin kita tak suka. Ataupun mungkin kita rasa tak sama dengan kita, tak sehati sejiwa. Hati jiwa tak sama, tapi kita kena bergaul dengan dia, kena nasihat dia, kena tolong dia. Bantu dia yang kita boleh bantu. Rasul suruh sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan ikut perangai jahat, jangan ikut. Kata Rasul sallallahu, tetapi jangan kamu mengikut perbuatan mereka, jangan ikut. Dia nak bermewah-mewah, nak ikut nafsu, jangan ikut. Kita pergi dia untuk dakwah pada dia, untuk tolong dia, bantu dia, baik dengan dia. Persaksikanlah siapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang yang berbuat baik, dan siapa yang berbuat buruk di antara mereka sebagai orang yang buat buruk. Jadi Nabi nasihat kita, fiqahnya, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Jangan kita gunakan perkataan kita menyakitkan hati dia, merendahkan martabat dia. Kita buat baik dengan dia. Ini saksiah seorang yang beriman. Saksiah seorang beriman. Supaya apa? Sebab kita, yang penting di sini, antara hadis yang lain, gambarkan kita perlu menjaga perpaduan. Perpaduan kena jaga ni. Perpaduan kita kena jaga. Tapi perbuatan jahat dia menjilat penguasa ke, dia buat apa, jangan kita ikut. Nafsu dia dah seronok dengan dunia, dah seronok dengan nafsu, kita jangan ikut. Kita pergi dalam rangka nak sama-sama ajak dia kepada Allah. Nampak? Ini Rasul SAW cukup sensitif. Sebab mereka ni diuji dengan pangkat, diuji dengan kekayaan, diuji dengan macam-macam kesenangan dunia. Mungkin sebelum ni gajinya 1,000, 2,000, 3,000. Sekarang dah gajinya 10,000, 20,000. Mungkin dia ada keuangan yang banyak, dia ada pengaruh yang banyak, ada projek juta-juta. Jadi Allah uji dengan kesenangan, ketika itu mungkin dia terlupa, terlalai. Ketika itu. Mungkin dia akan bertaubat. Mungkin dia akan jadi baik lepas tu. Maka kita jangan melihat kekurangan yang ada pada seseorang itu sebagai alasan untuk kita berpecah. Ini Rasulullah SAW sebut, ini kaedah ni, ini fiqh ni. Ini semua adalah bagaimana kita nak memahami realiti yang ada pada hari ini. Jangan sampai kita menjadikan perpecahan. Sebab memang mereka suka kita berpecah. Tapi kalau ada keburukan yang dibawa, jangan ikut. Rasul kata jangan ikut. Tapi kamu tetap kena dakwah dengan dia. Alangkan Fir'aun pun kita kena dakwah. Kalau Fir'aun, zaman Musa AS, Fir'aun ni mengaku Tuhan. Bunuh orang, macam-macam dibuat. Pun Allah perintah Musa pergi kepada Fir'aun. Dakwah pada mereka dengan lembut, dengan hikmah. Kan? Jadi, apa lagi orang Islam? Sebab tu digambarkan dalam ulasan ulama' yang awal tadi. Kan, kita jangan doa keburukan kat dia. Kita doa kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini sekarang sedang diuji dengan kekayaan, sedang diuji dengan pangkat, sedang diuji dengan hati yang lemah. Ya Allah, kuatkanlah hatinya untuk supaya dia boleh patah balik kepada-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan dia akan bersama dengan kami, bersama dengan kebenaran semula. Kita doakan dia. Sebab dia pun orang beriman. Mungkin kalau kita duduk situ pun kita bersama juga. Wa'iyazbillah min zalik. Ini sebab fitnah sekarang ni tuan-tuan. Saya minta maaf saya sebut kat sini. Fitnah sekarang ni, orang nampak contohnya politik. Politik kan. Kita ada banyak parti sekarang ni. Parti yang nampak Islam lah. Parti Islam Malaysia PAS. Parti Amanah Negara PAN. Parti PKR pun ada orang Melayu. Orang Islam lah kita tanya. Parti apa lagi ada orang Islam? Bersatu. UMNO. Kan? 5. Ini yang besar. Tak masuk lagi Putra lah apa sebagainya.
Ini semua parti orang Islam. Ni kita sebut politik. Sebab politik ni memecah belah. Berpecah sekarang. Kita akan bincang politik kemudian. Tapi nak sebut sini, masih Islam. Maka jangan kita sampai peringkat kan berperang dengan dia sampai seolah-olah dia ni orang kafir. Bukan. Dia bukan orang kafir. Dia orang Islam lagi. Yalah, dia buat dosa. Pada kita, dia buat dosa besar. Pada kita lah. Tapi memang sebab musuh memang nak suruh kita pecah. Musuh nak suruh kita pecah. Jadi hadis ini menerangkan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin yang mempertuhankan hawa nafsu. Yang mempertuhankan hawa nafsu. Dia pemimpin mempertuhankan hawa nafsu. Meninggalkan hukum Allah. Dan mengambil pemerintahan kafir dalam melaksanakan pemerintahannya. Dia ambil pemerintahan yang bukan Islam. Ghairal Islam. Zaman kita lah ni. Ni zaman kita ni. Hadis ni zaman kita ni. Nabi gambarkan zaman kita ni. Sebab tu hadis Nabi sesuai. Contohnya, COVID-19 datang sini. Ada tak panduan sunnah? Banyak panduan sunnah. Banyak panduan sunnah yang ada. Bagaimana nak berhadapan dengan COVID-19. Pandemik 19. Tapi berapa yang ikut panduan sunnah? Kita ikut panduan manusia aja. Apa panduan manusia? Banyaklah kalau nak sebut sini, sensitif lah. Kan? Tapi nak sebut kat sini. Kan? Kita tak ikut sunnah. Kan? Bergaulnya, sembahyangnya, macam-macam lah. Kan? Jadi hadis ini menerangkan sikap kita. Sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita sentiasa melihat kebaikan, baik sangka. Walaupun dia buat jahat, kita tak ikut apa dia buat jahat. Jangan ikut. Bukan kita iktiraf dia. Tak, kita nak dakwah pada dia. Nak bimbing, tak meninggalkan dia. Ketika mana dia sedang diuji dengan dunia. Sahabat kita ni sedang diuji dengan dunia. Dia ada kuasa. Dia ada nama, dia ada pangkat, dia ada gaji. Semua dia ada. Kita tak ada semua. Kita diuji dengan lain, dia diuji dengan lain. Jadi kita kena. Nabi kata apa? Bergaul dengan mereka. Bimbing mereka. Tapi jangan ikut apa yang dibuat. Jadi, yang boleh kita jadikan sekarang ini secara individu, mereka yang ada yang masih baik, tetapi kerana pemerintahannya meninggalkan hukum Allah. Kalau kita rasa kita tak boleh nak bantu dia dan sebagainya, maka kita bimbang keamanan diri kita, fitnah, jauhkanlah. Itu lainlah. Mungkin kita ni kan akan menjadi negatif pula kat kita kan. Maka di antaranya memahami zaman sekarang ini, mulkan Jabriyan ini diposisikan sebagai mulkan a'dha. Jadi jangan pula kita rasa kita ni di fasa keempat. Fasa keempat ni fasa di mana kan pemimpinnya tidak mengikut Quran dan Sunnah secara menyeluruh. Mungkin ikut sikit-sikit aja. Kan? Nak mula majlis baca bismillah, nak mula majlis baca Fatihah, habis dengan tasbih kafarah, tapi tengah-tengah tu banyak syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Apa syirik dan bid'ah? Ini saya sebut tuan-tuan. Sebab apa saya sebut? Sebab benda ni akan berlaku. Tiba-tiba tengah-tengah tu berdoa dengan agama lain. Kita aminkan orang lain doa. Dia doa kat Tuhan dia, kita aminkan. Kita aminkan doa kepada Tuhan yang bukan Allah, yang dia percayalah. Tak boleh tuan-tuan. Ini ibadah. Ibadah dan akidah hanya untuk Allah sahaja. Kalau muamalah boleh lagi kita toleransi. Ibadah, akidah, faqat lillahi ta'ala. Kerana Allah sahaja. Maka kita kena faham sekarang ni mulkan Jabriyah. Jangan pula kita faham, oh boleh. Kita kena ikut sami'na wa ata'na semua sekali. Kenapa? Sebab dia pemimpin kita. Nampak pakai kopiah, nampak semua elok, nampak Islam, bismillah semua. Tapi rupa-rupanya ada nafsu di dalamnya, asasnya. Maka kita kena posisikan fasa tadi dengan tepat dan betul. Sebab ada hadis, memang ada. Dia boleh guna hadis tu. Dia akan kata Nabi suruh taat kepada pemimpin, taat kepada ulil amri. Sami'na wa ata'na. Itu fasa yang pertama, kedua, ketiga. Ini ulama' menghuraikan. Jadi akan muncul. Ni tuan-tuan. Ini penting. Maka akan muncul para ulama' yang menjilat penguasa. Para ulama' yang menjilat penguasa. Pada zaman mulkan Jabriyah. Saya tak cakap siapa-siapa tuan-tuan.
Ni zaman kita ni akan muncul ulama-ulama yang menjilat penguasa, yang takut dengan manusia. Penguasa yang jahat. Penguasa yang hatinya syaitan. Maka orang yang berjuang, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai khawarij. Jadi orang-orang yang baik-baik ini pula tiba-tiba fatwanya dia ni khawarij, orang yang terkeluar. Para ulama yang menasihatinya, bila ada ulama-ulama menasihatinya, dianggap sebagai ekstremis yang berbahaya. Maka banyak masyarakat awam yang bergerak. Masyarakat awam pula orang biasa-biasa macam kita-kita ni lah, orang tak pandai sangat. Bolehlah cakap satu, dua gitu. Kan, sama-sama bincang-bincang, bergerak, berdakwah sekadar mampu kita. Dan berjuang. Malahan ditangkap dengan fatwa tadi. Malahan ada yang dibunuh. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita berada di zaman mulkan Jabriyah. Kita berada di zaman sistem Islam ditekan. Yang ada ialah sistem manusia yang menguasai. Belakang ni siapa? Besok kita akan sambung. Belakangnya tu iblis dan syaitan. Baik. Di sinilah sangat jelas sikap kaum muslimin terhadap sebuah pemerintahan Islam. Jelas jelas. Clear. Clear, kita nampak. Dengan fasa ni kita nampak clear, jelas. Meskipun sebagai mulkan aqdan, mungkin kita kata fasa yang ke-1, kedua, ketiga. Mulkan aqdan, pemerintahan yang menggigit tadi. Mereka ketika itu melepaskan sistem Islam, ketika zaman kita ni melepaskan sistem Islam. Maka disebut mulkan Jabariyah ataupun Jabriyan. Mulkan Jabriyan ini ialah pemerintah yang melepaskan Islam. Tapi dia Islam. Tapi dia melepaskan Islam. Ataupun dia bukan Islam. Yang memang tak ambil Islam. Itu mulkan Jabriyan. Kerana yang satu, kita wajib taat dalam suka atau duka. Yang pertama tadi. Iaitu mulkan aqdan. Iaitu sistem yang masih lagi sistem Islam. Wajib taat. Dan yang satu lagi, wajib kita menjauhinya. Sistem tu kita kena jauhilah. Tapi kita kena dekat. Jadi kalau dakwah Islam, kita kena dakwah kat dia. Dakwah kat dia. Macam contohnya, kita nampak pemimpin-pemimpin yang tak betul kan. Doa hidayah kat dia. Jangan doa laknat dia. Jangan laknat dia. Sebab kita tak tahu. Kita pun husnul khatimah ke su'ul khatimah kita tak tahu. Kita laknat dia pula. Tiba-tiba Allah bagi dia hidayah, dia bertaubat. Saya kenal dengan ramai orang politik, tuan-tuan. Di antara sifat biasa orang politik kita ni, yang kebas lah, yang saya kenal lah. Yang kebas, yang curi, yang korap kan. Kawan-kawan saya pun ada, kawan-kawan sama belajar. Jangan tanyalah siapa, no. Adalah saya kenal. Tapi, dia buat jahat, dia ada buat baik. Dia buat jahat, dia curi dah apa contohnya, rasuah lah apa, whatever, kita kata kesalahan-kesalahan. Tapi dia ada buat baik. Dia ada buat tahfiz, dia ada madrasah tahfiz. Dia ada madrasah anak-anak yatim, dia jaga anak yatim. Dia ada buat baik. Bila saya tanya dengan dia, kenapa buat madrasah ni? Dia kata, aku banyak dosa. Aku banyak dosa. Jadi aku nak haraplah supaya aku buat tolong-tolong ni. Kan? Allah ampunikanlah dosa aku. Nampak? Ada juga hati dia. Ada hati yang baik ni. Walaupun kita kata dia buat jahat ni. Ada. Jadi kita jangan laknat orang. Jangan laknat orang. Terutamanya orang Islam. Jangan laknat. Jangan cerca. Jangan cela. Kita doakan kebaikan. Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang tak betul, kita doakan dia. Kita doakan dia kebaikan. Boleh? Susah kadang-kadang kan kita marah. Memang marah. Saya pun marah juga kadang-kadang benda dia buat tu. Benda yang mengganggu orang lain kan. Tapi dari sudut hati kita tak suka. Dari sudut fizikal kita cuba berdakwah pada dia. Hati kita jangan ikutlah dia buat. Jangan kita sama dengan dia pula. Jadi, bagaimana Malaysia? Ni Malaysia. Saya nak sentuh sikit Malaysia. Boleh? Sikit je. Saya tak banyak. Malaysia sejarah negara kita ni saya catatan sajalah. Betul tak betul wallahu alam. Saya mohon ampun daripada Allah kalau ada kesilapan. Tapi ini apa yang saya catat, yang saya bincang-bincang.
Sejarah negara kita Tanah Melayu dan sebahagian besar Nusantara berada di bawah kepimpinan Empayar Osmania. Kita asal dulu daripada kerajaan Islam. Kita tengok dakwah datang daripada pendakwah-pendakwah zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sebagainya sampai ke tempat kita, kawasan Nusantara ni sampai. Sebenarnya kita dapat Islam lebih awal lagi daripada yang disebut-sebut dalam buku sejarah kita. Buku sejarah kita kata pedagang-pedagang di Melaka. Sebelum Melaka lagi. Zaman di Kedah lagi. Zaman kerajaan Campar lagi. Kerajaan di Patani lagi. Semua tu maknanya dah sampai ke kita lah. Kan? Khususnya Tanah Melayu ataupun Malaysia sekarang, termasuk Sabah Sarawak. Merdeka, kita telah merdeka daripada British. Dan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan. Saya rasa dalam dunia ni mungkin kita kot, mungkin ada satu dua lain agaknya, wallahualam. Dan dalam perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan. Dengan kepimpinan yang tertingginya raja adalah Islam. Ini Malaysia. Raja adalah Islam. Dan dalam perlembagaan kita pula Islam sebagai agama persekutuan. Jadi kita kena kita kena tengok walaupun kita di Mulkan Jibrian. Maksudnya kerajaan yang diktator ni, Malaysia ni masih ada lemah lembutnya. Masih ada lagi kebaikannya. Raja mesti orang Islam. Kalau raja orang tak Islam, raja murtad tak ada orang terima. Raja murtad tak ada orang terima. Raja mesti Muslim. Itu kita punya perlembagaan. Sebab Melayu Islam. Melayu mesti Islam. Itu kita punya definisi. Kepimpinan Melayu mesti Islam. Ini kita punya perlembagaan kita. Dan Islam itu sebagai agama persekutuan. Kita kata, apa ni agama resmi je. Agama resmi pun agama juga. Maknanya ada dalam perlembagaan. Perlembagaan lain tak ada. Negara lain tak ada. Langsung tak ada. Baik. Kemudian, Pakistan ada. Kemudian, walaupun perundangannya tidaklah 100% berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tetapi apabila disebut raja Islam sebagai agama rasmi, agama persekutuan, memungkinkan untuk Al-Quran dan Sunnah ditegakkan 100%. Mungkin tak? Mungkin. Cuma sekarang ni, kelemahan orang Islam di negara kita berpecah sampai kita tak boleh nak menegakkan Islam 100%. Orang Islam sendiri tolak Islam. Itu masalah kita. Masalah kita ni. Tapi maknanya agama Islam dia sebagai persekutuan. Patutnya agama persekutuan Islam ni bukannya sembahyang puasa haji je. Islam ni as a way of life. Seluruh kehidupan. Semua benda ada Islam kan. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan boleh tak guna? Kawan-kawan legal kata boleh. Kalau kita pun nak, kalau kata orang Islam menang betul-betul memimpin dan orang-orang yang bukan Islam memahami, mengenal Islam, kita boleh kenalkan dengan Islam. Bahawa Islam ni bukannya menganiaya, Islam ni bukan pengganas, Islam ni bukan jahat, Islam ni adil, Islam ni menekankan akhlak, kan? Orang bukan Islam, dia tak masuk Islam, kita tak boleh paksa. Tapi dia tahu, dia kenal Islam. Maka mungkin tak Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar negara? Mungkin. Mungkin, sebab dia dah ada dah. Jadi, Malaysia ni dia ada special sikit lah. Sebab tu Malaysia ni satu tempat yang special. Walaupun agak susah lah. Tapi dari sudut teorinya ada situ. Kita tak mau pergi terlalu jauh dalam perbahasan ini. Maknanya nak sebut sini negara kita special. Kita berharap. Malam ni saya nak sebut. Kita berharap dan kita berhajat. Supaya raja yang ada, raja yang bertakwa. Perdana Menteri dan menteri yang ada, Perdana Menteri yang bertakwa. Jadi kita harap, kita berhajat daripada perlembagaan sistem ni, kita berhajat kita kena laksanakan perkara yang terbaik lah. Kan? Sebab tu kita nak tuanku raja yang memimpin negara kita, kita hajatkan supaya menjadi raja yang bertakwa. Sebab itulah asas. Nanti lepas ni saya akan sebut, kalau tak bertakwa ni, apa jadi? Apa jadi? Tuan-tuan, tak bertakwa, kedaulatan negara kita akan dirampas oleh Dajjal dan tentera Dajjal. Saya akan sebut besok. Malam ni dah lewat. Okey. Jadi, dikata, raja yang bertakwa, kita berhajat Perdana Menteri yang bertakwa, yang boleh memimpin negara kita menuju kepada menegakkan Islam sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi
Seandainya Malaysia mengikut telunjuk Yahudi dan Nasara, tiba-tiba kita mengiktiraf Israel. Bagaimana yang berlaku pada orang Arab hari ini? Sebab tu nak sebut sini, orang Arab, kan? Janganlah kita pandang Arab ni tinggi sangat. Sebab bila mereka dah mengiktiraf musuh Allah, Allah gambarkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak sekali-kali orang Yahudi Zionis dan Nasara Zionis ini akan senang dengan kita, hatta sehinggalah kita kembali kepada dia, ikut apa dia nak. Ini Al-Quran sebut. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nas adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu mereka yang dahsyat, yang paling ketat, paling teruk permusuhan kepada orang beriman. Al-Yahud, Zionis. Zionis Kristian, Zionis kan? Yahudi. Allah dah gambarkan, ni musuh. Tiba-tiba kita iktiraf musuh. Seandainya Malaysia mengikut telunjuk Yahudi dan Nasara, kepimpinan-kepimpinan yang memusuhi Islam, maka tidak mustahil kita akan menjadi 100% mulkan Jabariyah. Kita akan menjadi 100% mulkan Jibrian, iaitu diktator yang memaksa sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, esok saya akan ceritakan kepada tuan-tuan tentang apa yang mereka rancang untuk menguasai kedaulatan negara kita. Dengan melaksanakan bukan hanya big reset di peringkat antarabangsa, mereka akan melaksanakan big reset di negara kita. Kerana itu perancangan mereka. Adakah itu satu konspirasi, ataupun teori, ataupun itu satu realiti? Saya akan cerita besok insya-Allah. Nak pukul 11 dah. Kalau saya sambung tu tak, dia tergantung kan. Jadi kita mula tajuk kan. Tajuk tu kita mula besok. Maka sudah jelaslah kita tatkala ada seorang ulama ataupun ustaz yang salah faham. Bila seorang alim ataupun seorang ustaz yang memahami Islam tadi, dia salah faham hidupnya ini. Kita ni di zaman mana? Dia tak faham kita ni zaman mulkan Jibriyah ke? Kita ni mulkan Aqdan ke? Dia tak faham. Kita kat mana? Yang dia faham baca hadis. Bila tengok hadis, oh ini boleh guna dah ni. Sedangkan hadis itu dia ada dia punya, kan? Dia punya background dia. Ada dia punya suasana dia. Ada dia punya maksudnya yang dihuraikan oleh para ulama yang terdahulu daripada kita. Yang dihuraikan oleh para ulama yang terdahulu daripada kita. Jadi apabila berlaku di kalangan orang alim kita yang tidak faham hadis-hadis yang dimaksudkan tadi, yang bila kita gabungkan hadis baru kita nampak. Kalau kita baca satu hadis saja, sami'na wa ata'na saja. Sedangkan sami'na wa ata'na tu pada benda-benda yang bersangkutan dengan sistem Islam. Kan? Masuk penjara, sistem Islam. Tapi kalau yang bukan ni, kan, lain pula. Rasulullah SAW suruh apa? Jauhi. Suruh jangan ikut. Kan? Jadi ada orang tanya saya, hadis ni sahih ke? Sahih. Ini ada sahih. Tuan-tuan. Ceklah. Kan? Maka dia kata, apabila berlaku kekeliruan ini, maka akan berlaku kerosakan. Jadi kita tak faham di mana letak hadis tadi itu, sebagaimana digambarkan para ulama kita, dia kata, akan berlaku kerosakan. Akan menjadi satu pengkhianatan yang tidak henti-henti. Di antara memahami zaman, kita kena faham zaman. Dia sebut qadhiyah Islamiyah. Permasalahan Islam. Yang mulkan Jabariyah tadi, diposisikan sebagai mulkan Aqdan. Jadi kita, padahal kita kat mulkan Jabariyah. Tapi kita kata kita ni mulkan Aqdan. Kita kena taat. Sami'na wa ta'na. Apa dia cakap kena buat. Imam Ahmad pernah masuk penjara ikut. Itu zaman mulkan Aqdan. Bukan zaman mulkan Jabariyah. Maka akan muncul para ulama yang menjilat penguasa yang jahat. Maka para mereka yang berjuang, beramar ma'ruf nahi munkar, mereka yang berdakwah, yang tolong rakyat, buat baik-baik dengan rakyat, yang tolong dakwah, bantu membina kekuatan umat, maka mereka disebut sebagai ekstremis, pengganas, dilabel sebagai
sebagai bahaya, the label sebagai orang-orang yang orang yang akan mengganggu. Padahal pendakwah-pendakwah ni bukan buat apa pun. Dia cuma nak sampaikan Islam aja. Tapi ada yang kena tangkap dan sebagainya atas tuduhan-tuduhan. Kenapa? Dia kata orang ni tak ikut fatwa, tak ikut sekian-sekian. Maka dia kena tangkap, kena penjara. Mungkin ada yang kena seksa dan sebagainya. Jadi kita kena faham akan hakikat ini. Bila kita faham akan hakikat ini, baru kita faham macam mana nak bergerak. Maka sekarang tuan-tuan mata Allah, apa yang kita nak faham? Kita berada dalam mulkan Jibriyah. Tak sama. Maka kita kena berhati-hati. Melihat takwa. Melihat warak pada fatwa. Melihat takwa, warak kepada akhlak. Kepada kata-kata. Kita kena melihat yang itu. Tapi kalau kita sistem Islam semua, kita lapang dada lagi lah. Sebab sistem tu Allah jaga, Allah memberi rahmat. InsyaAllah tuan-tuan rahmat Allah, kita akan sambung berkenaan dengan mulkan Jibrian ini, zaman kita ni. Esok kita akan sambung menuju kepada kemuncak dictatorship. Menuju kepada kemuncak mulkan Jibrian tadi. Great reset. Nak sebut pun susah. Great reset. Bukan teori, tapi realiti. Saya minta tuan-tuan, kalau ada kesempatan, kenal kawan-kawan yang kata teori konspirasi tak ada dalam Islam, pakatan jahat tak ada dalam Islam, ajak dengar besok. Kita cuba tengok. Teori ke? Realiti ke? Saya akan cuba pelan-pelan lah, doa lah. Mudah-mudahan kita boleh sampaikan. Jadi kita akan melihat besok, apa yang berlaku pada hari ini adalah merupakan fitnah yang datang dengan sebab kita berada di zaman mulkan Jibriyah ini. Zaman dictatorship. Dan kita sedang menuju ke muncak. Ada orang tanya, ada orang sebut, macam manalah mereka nak menguasai dunia? Kumpulan-kumpulan kita kata orang kaya-kaya dunia ni macam mana contohnya? Takkanlah semua manusia boleh ikut cakap dia. Bill Gates lah, siapa lagi? Biden lah, Joe Biden lah Kissinger lah yang hidup-hidup ni Takkanlah bodoh sangat orang dunia ni. Mana ada konspirasi ni? Pakatan jahat ni mana ada? InsyaAllah saya cuba bincang-bincang besok. Supaya kita melihat ni bukan konspirasi semata-mata, tapi realiti. Dah jadi realiti dah. Kita nampak lah. Dia sebut. Jadi doakanlah mudah-mudahan. Susah nak sebut ni tuan-tuan, tapi kita kena buatlah pelan-pelan. Sebab supaya kita faham realiti yang ada di depan kita, dan bila kita faham realiti itu, insya-Allah kita boleh beramal sesuai dengan waqi', dengan fiqh. Jadi kita tak menjadi orang-orang yang ikut arus. Sebab arus ni arus Dajjal. Saya sebut tuan-tuan, ada orang tanya kat saya soalan. Dajjal bila keluar? Saya sebut, wallahu a'lam. Tak ada orang tahu Dajjal keluar bila. Hanya Allah yang maha mengetahui. Bila kita nak menang? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu bila kita menang. Tapi kita boleh sebut kita akan menang. Janji Allah kita menang. Bila? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Bila nak turunnya Ya'juj Ma'juj ataupun terbitnya matahari sebelah barat ni, agak-agaknya berapa tahun? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Allah yang maha mengetahui, kita tak tahu. Tapi kita boleh bincanglah tanda-tandanya yang Rasulullah SAW ajar kita, tunjuk kita. Dajjal ni begini. Adalah hadis-hadis tentang tanda-tandanya nak keluar bila. Contohnya, Danau Tiberias dah kering. Baisan dah tak ada korma. Jadi tanda-tanda tu adalah. Kita bolehlah bincang tanda-tanda tu. Tapi bila exactly, nobody knows. Siapa yang cakap dia tahu Dajjal keluar bila semua tu. Tapi kita boleh sebut lah. Contohnya macam mereka rancang. Mereka rancang tu kita boleh sebut. Tapi perancangan mereka tu jadi tak jadi. Itu Allah punya kuasa kan. Mereka rancang tahun 2021 nak buat temple, Solomon Temple contoh. Mereka rancang disebut tahun 2014. 2021 nak mereka rancang. Mereka rancang nak hapuskan semua gerakan Islam. Ni saya buat berita pada tuan-tuan malam ni.
semua gerakan Islam, semua pertubuhan Islam, semua kesatuan Islam yang hakiki, yang benar, mereka nak pecah belahkan, mereka nak hancurkan. Bila mereka rancang? Sehingga 2022. Itu perancangan dia. Macam mana kita tahu? Adalah fakta kita. Ini perancangan mereka. Bila kita kaji-kaji, jumpa ucapan dia, cakap dia, kita jumpa dia punya plan-plan dia tu kan. Inilah dia rancang. Tapi jadi tak jadi, wallahu alam. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Delay. Tapi dekat lah. Dah dekat. Sebab tu saya kena ceritakan benda ni pada tuan-tuan puan-puan sekalian, terutama kepada mereka yang memimpin jamaah ataupun pertubuhan Islam ataupun apa sahajalah kesatuan umat, supaya mereka memahami bahawa kedatangan mihnah, tribulasi, kesusahan, cabaran itu sudah dekat, terlalu dekat. Bukan saya cakap seorang ni, ramai ulama cakap, cuma kita mungkin tahu tak tahulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan esok kalau kesempatan besok malam kita akan buat satu sesi untuk kita bincangkan berkenaan dengan Mulkan Jibriyah ni menuju ke puncak, big reset. Kita akan cerita sikit big reset ni apa benda, apa tanda-tanda dia, macam mana kita tahu dia sedang berlaku sekarang. InsyaAllah kita akan bincanglah. Tolong doakan supaya kita dapat sampaikan dan dapat membuka pintu hati orang Islam supaya boleh bersatu. Kita hajat bersatu, tuan-tuan. Janganlah kita gaduh-gaduh. Kalau kita berbeza pandangan, kalau kita berbeza perasaan, ilmu beza, jangan gaduh-gaduh. Kita bersatu. InsyaAllah. Saya mohon maaf andai kata apa yang saya sebut ada yang tersilap, terkasar, ataupun mungkin saya cakap ni tak betul. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita hidayah, petunjuk. InsyaAllah. Sama-sama kita berada di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hajat kita. Hidup bersama Islam, mati bersama Islam. Hidup bersama iman, mati bersama iman. Sebab ujian bertambah besar, tuan-tuan. Bertambah besar. Itu hajat kita insya-Allah. Kita baca doa Rabbita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkan perbincangan kita malam ini, mudah-mudahan lebih ramai kawan-kawan kita, saudara kita dapat manfaat daripada perbincangan kita insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.